Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan utamanya, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, ya, dapat bernafas lagi pada pagi ini, dapat sama-sama menghirup udara dan dapat sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu ataupun siri kelas pengajian kita pada minggu ini, yang mana pada minggu ini insya-Allah kita akan membincangkan bab yang berkaitan dengan zakatuz zuru'i was-thimari, ya, zakat pertanian dan juga buah-buahan, tanaman dan buah-buahan. Kalau minggu lepas kita dah cerita bab zakat emas dan perak dan siap bawa gambar, bawa barang semua. Jadi saya rasa tajuk minggu lepas semua dah hadam. Semua dah hadam. Cuma yang rasanya yang minggu lepas tak ada yang cukup syarat untuk keluarkan zakat kan. Semua bilu daripada timbangan yang ditetapkan untuk keluarkan zakat. Jadi kalau nak keluarkan zakat juga kena tambahlah koleksi tu. Ya, tambah koleksi bagi cukup 800 gram. Boleh. Ada masa lagi, ada masa. Sebab emas tengah turun harga sekarang, jadi siapa nak yang ada duit nak tambah koleksi boleh, tak ada masalah. Sebab kenduri kahwin banyak lagi ni, cuti sekolah ni kan, kenduri kahwin cuti sekolah ni banyak lagi, nak pakai banyak lagi tu, nak tukar-tukar tu. Ya. Kalau nak buat gitulah. Baik, Waalaikumsalam. Okey, bab zakatiz zuru'i was-thimari. Bab zakat tumbuh-tumbuhan, zara', dan juga buah-buahan, as-thimar ataupun as-samaru, ya, buah-buahan. Lihat muka surat 56. Ya, 56. Ini suatu bab pada menyatakan zakat biji-bijian dan buah-buahan iaitu tamar dan zabib. Ya, tamar dan zabib. Tamar semua tahulah, tamar. Melayu kata kurma. Zabib ni bahasa Arab. Melayu kata kismeh. Jadi kategori buah tamar, zabib ni dalam konteks negara Arab lah. Kalau kita di Malaysia, harum manis, siapa lagi duk tanam? Musangking. Itu kategori buah. Jadi maknanya dalam kitab dia cuma sebut tamar dengan kismeh sebab inilah tumbuhan utama di negara-negara sebelah Arab sana. Jadi kita tak boleh nak kira pokok ni lah di Malaysia. Jadi kena tukar lah, kena kias. Maka di Malaysia siapa yang tanam banyak-banyak, tak kira lah dia tanah harum manis ke, doyan musangking ke, kalau sampai ladang tu memang luas, maka cukup syarat kena keluar zakat. Kita akan lihat kejap lagi lah. Cuma nak beritahu nama tu. Zabib tu maknanya kismes. Kismes ni anggur yang telah dikeringkan. Ya. Zaitun tak masuk kan? Zaitun dia jenis minyak, dia kategori minyak. Dalam ni tak sebut, dia kata dua je. Baik. Dan tiada wajib pada buah-buahan yang lain daripada dua ini. Maknanya selain buah tamar dan kismis, maka tak wajib pada buah lain. Jadi soalan tuan tadi, maka tak masuk zaitun, tak masuk tin dalam konteks negara Arab lah. Kalau konteks kita lain lah, ya. Konteks kita buah negara kita lah. Baik. Itu kategori buah nah. Dan dikehendaki dengan biji-bijian, iaitu yang mengenyangkan. Mim nga nya nga kaf nun, mengenyangkan. Seperti gandum, ya, gandum, syair. Kita dah dengar syair kan? Syair. Jawi lama tak baca syair jadi lagu pula. Syair.
Ya. Baik. Ini kategori buah. Baik, kategori biji-bijian. Dia buat nombor 1 gandum. Nombor 2 syair itu dipanggil barley. Ya. Barley kan kita dah order air barley tu. Itu kategori biji-bijian lah yang kena zakat. Kemudian dia kata beras. Sebab tuan kitab ni orang belah sini, walaupun duduk Mekah lama, maka dia tulis juga perkataan beras ataupun padi lah, zakat padi, ya. Kemudian dia kata perkataan adasun. Adas ni oat. Kemudian az-zarahu, jagung. Baik. Kemudian ad-dukhunu. Ad-dukhulu ni kalau kita kata sekui tu belum datang bos. Saya sekui, ada kan sekui? Ada bahasa lain untuk sekui ni? Kelai apa? Kelai, ada bunyi ni hujung lai, saya lupa lah. Tapi kategori jenis sekui tu lah. Sekui ke apa kalau bahasa kita? Tulis je lah ya. Dan hamsu ni kacang kuda. Kacang kuda. Lepas tu al-ful, kacang apa? Dia bin kacang apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Pandai. Al-fulu dan kacang lubih. Kacang lubih kacang apa? Saya pun tak pernah dengar ni. Kacang lubih. Kacang pui. Lagu mana bentuk dah? Tak betul saya tu kacang-kacang ni ya. Dan dia kata umpamanya, bila disebut umpamanya, maknanya kacang-kacang yang seangkatan dengan kategori ni. Kalau tanam banyak, cukup dia punya kadar, kena keluar zakat. Okey? Jadi yang kita tengok sini, ada gandum, barley, beras, oat, jagung, skoi, kacang kuda, kacang hijau, kacang lubih, kacang pui, tak tahu lah kacang apa kalau ada lagi. Memang kategori kacang ni, negara Arab banyak kan, kedai-kedai yang orang jual tu. Dan kita pun tak kenal kacang apa. Kacang merah. Tak kira merah, biru, hitam, coklat, kuning pun. Kategori kacang ada, masuk sekali ya. Okey. Baik. Jadi kategori buah, kategori biji. Ni semua kena zakat. Sebab orang kaya saja tak boleh makan, kena baik orang miskin juga makan. Ya betul, sebab kadang-kadang kacang ni kadang-kadang orang miskin tak mampu nak merasa. Mungkin mahal. Mungkin macam biji janggus kan, mahal. Mungkin ada kacang-kacang sini yang kacang kuda mungkin biasa kot, orang jual murah. Mungkin ada kacang yang agak mahal, kita pun tak tahu. Macam oat mahal ya. Beras kita murah lah, barley boleh tahan juga. Okey. Baik. Habis itu nah. Okey. Bermula baris keempat ya. Bermula syarat wajib zakat pada biji-bijian itu. Sekarang ni dia asing-asingkan dia sentuh bijian dulu ya. Apa syarat wajib zakat pada biji-bijian? Jadi dalam kitab ni dia tulis yang pertamanya Islam. Okey, yang kita dah mengaji sebelum ni lah ya. Makna pemilik ni Islam. Okey. Lepas tu yang kedua merdeka. Memang dia punyalah. Dan milik yang sempurna.
Milik yang sempurna, hak milik. Ya macam saya pergi ke Morocco Bonikan, ladang Atlas tu 1 juta lebih pokok zaitun. So milik keluarga dia, turun-temurun daripada tahun 1924 sehinggalah sekarang. Jadi itu dalam konteks zaitun. Mungkin ladang gandum, mungkin seluas itu. Jadi hak milik yang sempurna. Bahawa ada ia daripada barang yang menumbuhkan dia oleh anak Adam. Tanamlah, tanam. Bukan menambahkan, jangan baca menambahkan. Dia tumbuh. Maknanya ditanam. Bukan tumbuh nyeri, ditanam. Itu projek lah, projek. Nama canggih sekarang ni projek penanaman. Kan Felda buat ke, Felcra buat ke. Okey, ini dalam konteks masyarakat dulu, penanaman. Maknanya barang yang menumbuhkan dia oleh anak Adam, ditanam. Dan syarat wajib seterusnya bahawa ada ia yang mengenyangkan, ada ia yang mengenyangkan, dan lagi yang patut ditaruhkan dia, disimpan. Boleh buat penyimpanan, stok. Boleh buat stok. Okey, dah ada tangki-tangki dia lah, gudang ke apa ke sebagainya. So benda-benda ni boleh disimpan. Maka itu antara syarat-syarat wajib. Baik, yang beza sini tuan-tuan dan puan, okey. Dan syarat seterusnya ialah nisab. Okey. Nisab. Apa beza dengan zakat lain? Zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian tidak terikat dengan haul. Kalau zakat lain, emas, haul. Ingat ya? Ya, zakat pendapatan, haul, tempoh masa. Tapi zakat buah dengan ni dia tak kira masa. Dia kira tanam, keluar buah, tuai, kena keluar zakat. Sebab tu dia hanya ada nisab. Hanya ada berapa kadar yang diwajibkan zakat. Dia tak ada tempoh. Mana nak kira mesti tanam jom ni, mesti masak Disember, mesti masak Disember. Mana boleh? Tumbuh-tumbuhan. So haul tak kira. Zakat lain ada haul, ada tempoh dia setahun. Tapi untuk buah-buahan dengan bijian tak ada tempoh tahunan. Asalkan masak aja kena keluar zakat. Boleh cukup nisab dia. Itu beza dia. Jangan duk cari haul pula, jenuh. Tak cukup setahun lagi, buah dah ranum sangat dah. Nak tunggu bulan 12 juga. Jenuh. Tak boleh ya, sebab dia terikat dengan haul. Dia hanya terikat dengan nisab. Baik, itu syarat wajib zakat bagi biji-bijian. Dan syarat wajib zakat buah-buahan pula, okey, diasingkan ya. Tadi biji-bijian. Sekarang kita lihat syarat wajib zakat bagi buah-buahan pula. Iaitu tamar dan zabib, kismih tadi. Bahawa ada ia Islam, syarat pertama. Syarat wajib kedua, merdeka. Ketiga, milik yang sempurna. Dan yang keempat, cukup nisab. Itu saja ya. Lebih kurang sama jugalah. Ya. Baik. Adapun bermula nisab biji-bijian dan buah tamar dan zabib 5 ausak. Ni alat timbangan 5 ni kata dia suci daripada kulitnya. Maksud sini masak yang dah ranum, yang dah sesuai untuk dipetik dan dimakan. Nah, kalau jagung tu kira dah kuning lah. Okey, kalau gandum pun dah masak. Kalau kawasan di Al-Boruj tu Morocco saya pergi, ladang gandum laut mata memandang. Hijau, cantik sangat. Waktu dia belum macam padi ya, belum kuning kan. Hijau nampak sejauh mata memandang. Okey. Tani bina pondok-pondok untuk jaga dia punya kawasan. Okey, ini dia punya proses penanaman dan juga syarat ya. Kalau kita lihat di sini 5 ausak suci kulit dah masak ya. Wajiblah zakatnya. Dia nak kata masak untuk biji-bijian ni tak apa nak kena, cuma tua lah kot kita kata. Kan bahasa kita. Dah boleh tuai untuk dimakan. Kalau masak mungkin kategori buah kita panggil masak. Untuk biji-bijian ni rasa tak sesuai nak sebut masak kot.
jagung masak, boleh jadilah. Okay? Bahasa tu. Kalau padi memang masak lah, beras kan, masak. Bali mungkin dah ranum sebagainya. Itu istilah, istilah. Baik. 5 ausak suci daripada kulitnya wajib zakat, maka 1 ausak itu 60 gantang. Okey, 1 ausak 60 gantang Madinah. Maknanya dia ke 1 gantang tu berapa 1 ausak sama dengan berapa gantang? 60 gantang. Dia dalam kiraan kilogram saya lupa, tapi dalam 600 ke 580 kilogram kalau timbangan moden. Saya tak ingat itu. Sebab jarang kita duk kira zakat benda macam ni, ya. Baik. Diiktibarkan dengan gantang Madinah. Kiraan Madinah, ya. Dan 5 ausak itu 300 gantang. Lebih kurang itulah 550 kg tak silap, ataupun 600 kg, lebih kurang itu. Dan jika dengan kulitnya seperti padi, maka 10 ausak pada ghalibnya. Itu syarat kena, maknanya 10% lah. Orang tua-tua kalau kami di Kedah sana, biasa dulu mereka pakai guni. Kalau 10 guni kena bawa keluar 1 guni, 1/10. Dan dia tengok keadaan bagaimana kita usahakan tanaman tadi. Pakai air hujan, okay, pakai tenggala kerbau dan sebagainya, yang tak memerlukan kos banyak, dia kata 1/10. Ada kalau pakai kos pula, pam air daripada sungai, tarik guna kenderaan, traktor banyak pula, kira lain pula, separuh daripada 1/10 tadi tu. So dia ikut proses penanaman tu macam mana kita guna. Okay, kalau guna, kalau tidak, kesian lah. Kesian tuan-tuan. Boleh padi tak apa, upah mesin saja dah berapa dah. Boleh tanyalah sahabat-sahabat kita yang buat benang kat kampung tu. Okay. Kadang-kadang tak balik modal pun. Baik. 10 ausak, maka ghalibnya iaitu 600 gantang, wajiblah zakatnya, dan barang yang lebih dengan kulitnya seperti padi, maka 10 ausak pada ghalibnya iaitu 600 gantang, wajiblah zakatnya, dan barang yang lebih daripada tersebut itu maka dengan hisapnya. Jadi maknanya lebih daripada 600 gantang, kira lebih kurang, kalau 1 gantang berapa kilo, kita kira lagu tu dah senang. 2.7 kilo. Tu secupak kot. 2.7 kilogram. Ya. Bukan 1 cupak kah? Cupak kot tu. Saya rasa 2.7 tu macam cupak. 4 cupak 1 gantang. 2.7 kan? Rasa 1 cupak ke 2.7? Kena kira elok-elok tu. Lebih kurang lah. Jakim dia pakai bardak dia, tak pakai kerangnya. Berapa dia punya ni? Kilo? 2.7 kilo satu gantang bardak. Gantang bardak. Okey. Baghdad, Madinah tak jauh tu. Kira dia maknanya kalau macam beras padi tadi 600 gantang kalilah dengan gram sekarang ni, kilogram. Mungkin 1,200 1,300 kilogram. Kan lori kan masuk mesin kat dekat kilang tu dah timbang dah pun, dah tahu dah berapa. Macam mana? Dia hanya padi je kan kulit. Mana boleh buka beras jenuh. Sebab dia cerita dia tuai tu kena keluar. Macam buah-buah ni, petik-petik tu timbang-timbang kena keluar. Katalah kita ada harum manis, contoh ladang luar harum manis,
Jadi ambil buah harum manis tu, timbang-timbang kira-kira harga lebih kurang RM25,000. Kan mahal kan, mahal. Jadi RM25,000 kali dengan 10% zakat. Itu kalau kaedah asas. Jumlah apa? RM25,000. So 10% RM25,000 maksudnya RM2,500 kena keluar zakat. Kaedah kedua, dia nak tolak dulu, nak tolak kos-kos ni. Boleh juga. Baki tu baru kira 10%. Nampak tak? Macam kita keluar zakat biasalah. Kadang-kadang keluar zakat pendapatan, kita darab terus 2.5%. Ada orang lain pula, dia nak tolak hak kifai. Tak kisah. Kan pelbagai kaedah. Ada orang tu dia nak berkat lebih, dia tak kira hak kifai, dia nak bersih terus duit dia. So 25% terus. Ada orang pula, tak cia aku anak sekolah semua nak kena tolak hak kifai. So pihak zakat dah tetapkan berapa hak kifai Selangor, wilayah berapa, Perak berapa, tak sama. Sebab tu dia isu zakat ni biasanya dipegang oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. Sebab tu dia tak sama. Yang saya tahu kalau Perlis harum manis kena keluar zakat. Yes, di Perlis. Di Pahang Musangking kena keluar zakat. Tapi menjakan cahaya Nur Alik yang tajam. Jadi nak keluar zakat benda. Belum dapat fatwa lagi sekarang ni. Kalau ada fatwa keluarkan, kena ikut lah. Sebab dia buah-buahan. Cuma rambutan ni dia kategori tak mengenyangkan. Berbanding durian, kena sulah Musangking, 2 ulas boleh lena. Pasal kenyang. Nampak tak? Macam harum manis juga, boleh besar kan. Yang kedua, rambutan ni ada manis ada masam. Harum manis confirm manis. Dia lihat semua sifat, semua sudut. Okey. Baik. Maka dianggap boleh dinyatakan yang kita kena keluarkan zakat lagi. Dia saya tak tahulah, tapi mungkin pada istilah king tu kot, pasal buah besar. Dia tak buah benda tu. Macam mana? Buah-buahan lah. Yang ni kena rujuk Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Macam Perlis memang harum manis kena keluar. Saya tahu dah. Mahal satu hai, sedap satu hai. Bukan semua pelam pun harum manis kena. Jadi dia tengok nilai tu. Maknanya value nya tu tinggi. Kualitinya mungkin terbaik. Kita rasa pelan lebih kurang sama, tak tahu dia kata sedap tu orang mana, wallahu alam. Sedap sangat ke harum manis tu? Mungkin lah ya. Ya, sampai sekilo 340 katanya kan. Demam nak makan. Kalau bini kita mengidamnya tu jenuh. Ya. Baik. Maka wajib zakat pada segala yang tersebut itu jika diurus tu sebenarnya ya. Diuruskan dia dengan umpama air hujan, dijiruskan dia, dijirus lah, dengan umpama air hujan atau air yang berlari, yang mengalir lah ya. Air nak lari macam mana? Air mengalir. Okey, air yang mengalir atau sungai atau parit yang digali daripada sungai atau mengisap akarnya daripadanya daripada sungai tadi, dan umpamanya 1 usyur zakatnya, iaitu 30 gantang kena keluarkan untuk 600 gantang tadi ya, kena keluar 30 gantang, mana kita kali 5% lah. Okay. Sebab ceritanya parit dia kena gali semua usaha tu. Okay. Ni bukan 10 dah, dia turun sikit. Baik. Dan jika dijirus akan dia dengan payah ya, susah sangat, dan belanja seperti dijirus dengan air yang ditarikkan dia oleh binatang atau manusia
atau dengan air yang diangkut akan dia atau yang dibelikan dia, dan umpamanya maka zakatnya setengah usyur. Jadi kalau tadi 10%, dia turun kepada 5%, 5%, sebab kita terpaksa usahakan. Saya nak cerita sikit tuan-tuan, siapa yang pergi Hamra ni pasal air. Bagaimana teknologi yang digunakan oleh arkitek Islam zaman kerajaan Islam, zaman Tariq bin Ziyad memerintah Andalusia ketika suatu ketika dahulu di Granada. Jadi saya lihat dia gunakan teknologi graviti bumi. Air itu dia boleh tarik daripada gunung Atlas sampai ke Istana Hamra, kawasan pegunungan juga. Jadi air itu sentiasa mengalir 24 jam. Kan dia bina sungai-sungai dalam tu, parit-parit, dan air itu mengalir 24 jam. Yang paling canggih saya lihat bagaimana dia bina jam gambar singa, bentuk binatang singa. Pukul 1 air akan keluar daripada mulut yang seekor tu lah. Pukul 2 air akan pancut daripada mulut naga singa yang nombor 2. Seterusnya begitu. So jam tu berputar ikut graviti bumi. Apabila penaklukan oleh puak-puak Kristian ni, dia orang punya prosah cari tak jumpa teknologi tu. Saya duk lihat daripada, sebab Hamra dibina awal kurun ke-19, sekarang 21 ya, dah ada teknologi hebat aliran air yang boleh air tu berjalan 24 jam. Kawasan tinggi-tinggi tu. Tu saya pelik, terlihat sendiri dengan mata kepala kan. Itu maknanya kehebatan ilmu zaman dulu, aliran air. Maka bila cerita bab-bab macam ni, ladang yang luas, kemungkinan besar teknologi tu dah ada. Jadi dia orang dapat alirkan air tu tanpa guna enjin. Cukup masa berhenti dia berhenti, cukup masa berjalan dia berjalan dengan sendirinya. Hebat tuan-tuan, cukup hebat. Ada masa yang dah pergi ke Granada, masuklah Al-Hamra, dan akibat daripada penziarahan orang bukan Islam di Hamra sekarang ni, dah ramai yang mengucap syahadah. Islam dah mula kembali di bumi Sepanyol. Suatu ketika dulu, satu keluarga tu saya jumpa, terpaksa dia declare Kristian sebab takut kena bunuh. Ini tak potong, tak apa semualah, kira hidup. Yang kami makan restoran dia tu, kata zaman dia memang kalau tak ni kena bakar, kena halau habis. Penjajahan. Ni sekarang dah mula kembali bersinar, terutama di kawasan Granada, kawasan yang sebelah-sebelah sepadan dengan Morocco tu. Saya tak ingat nama tempat dia. Ini sejarah. Sebab itu kalau kita pergi satu tempat, kita hayati, jangan seronok tengok tempat je, hayati kisah sejarah tu. Tamadun Islam yang dibina waktu ketika dahulu, satu istana besar, 30% ayat Quran menggambarkan syurga ada kat Hamra. Pokok anggur tuan-tuan berjuntai yang dalam Quran sebut, kamu petiklah. Memang tuan-tuan boleh petik ke tu buah anggur? Tengok, ya Allah, rasa nak balik buat kat rumah aku je taman tu. Sungguh, pergilah. Dia gambarkan tu sebiji macam Quran cerita. Bayangkan 30% gambaran syurga ada kat Hamra. Sebiji macam tu. Quran sebut ayat tu memang ada. Pergi, kalau tak cerita pergi dan dapatkan tour guide yang Muslim, dia akan banyak cerita pasal Islam. Kalau dapat yang bukan Islam, dia akan cerita yang pasal Kristian banyak lah. Rugi ya. Okey. Itu antara kelebihan. Sebab saya nak kaitkan dengan teknologi air yang dialihkan pada zaman dahulu. Mungkin ada ilmu-ilmu di kalangan orang-orang yang mahir bidang arkitek yang bahagian ini ya. Hebat dia orang. Dan satu kegaguman yang saya lihat, walaupun cuaca panas, dia bina mangkuk air ni, setiap bilik ada mangkuk air. Air mengalir tu kan, batu makmal tu, air sentiasa mengalir. Rupa-rupanya air yang ada setiap bilik itulah yang menyejukkan suasana bilik, macam aircon. Itu teknologi zaman dulu. Dan dia letak lokasi tu memang di tengah-tengah bilik, air pancut. Okey, jadi suasana bilik tu memang sejuk, tak payah ada aircon. Tu hebat zaman dulu, kelebihan air ya. Sebab itu kalau lihat kenapa Allah ciptakan air lebih banyak daripada tanah, muka bumi, laut semua. Nampak tak kehebatan air yang Tuhan dah buat lama dah pun kita tak nampak aja. Ya.
Itu kelebihan dia. Baik, terus kita. Dan yang dijiruskan dia dengan air hujan dan air yang ditarikkan dia umpamanya bersama-samaan, maka zakatnya 3 rubu' usyur. Lagi bawah kalau dia bergantung pada hujan sahaja. Sebab kadang-kadang musim hujan di negara-negara sebelah sana tak menentu. Contohnya bila saya pergi baru ni, di ladang zaitun yang begitu luas, dia kawasan padang Sahara, kawasan gunung Sahara. Tapi tiba-tiba rumput tumbuh. Rupanya hujan dah turun sebulan. Dia kata, "Ustaz, tak pernah kami dah bertahun-tahun hujan tak turun." Sekarang cuaca pelik ya tuan-tuan. Di sebelah negara sana sekarang musim ribut hujan. Tak pasal-pasal. Negara yang kering kontang, air ada. Itu mungkin tanda kiamat lah. Itu yang kami alami sendiri. Jadi bila orang petikai tentang zaitun yang ada padang pasir, orang petikai, ni rumput pun tumbuh. Memanglah sebab hujan turun. Bertahun-tahun, 7 tahun kot hujan tak turun. Akhirnya hujan turun, memang rumput naik lah. Nak perubahan cuaca, maknanya sekarang dah akhir zaman. Pelik, cuaca yang patutnya panas dah ada hujan. Macam di Mekah ada salji lah. Kan, pelik kan. Saudi kan dah lebih viral dulu ni. Tapi sikitnya lah. Sebab dia kalau ikut musim ni, salji biasanya bulan 12, ujung bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Itu musim salji. Negara yang 4 musim. Lepas pada tu dia mula musim bunga. Waktu tu cantik lah. Bunga-bunga memang cantik lah. Lepas tu musim luruh, lepas tu musim panas, lepas tu main musim salji balik. Itu negara-negara yang ni. Dan semua pokok-pokok ni bila salji datang, pokok-pokok bukan mati, dia termencak sekejap, daun-daun luruh habis. Yang tak luruh daun zaitun je. Itu hebatnya pokok zaitun yang Allah sebut Al-Quran. Dia memang tahan. Daunnya tak luruh, salji macam mana pun relaxnya. Delima semua luruh daun, anggur luruh daun, limau luruh daun, dia tak luruh. Itu hebat dia, kekuatan pada situ. Baik. Dan wajib zakat pada biji-bijian dengan keras bijinya pada buah-buahan yang tersebut nyata. Kalau orang Belayang kata mangkak, masak lah kot ni, cerita senang, masak lah. Mangkak, orang Kedah kata mangkak. Dan nyata mangkak setengahnya, jika masaklah, jika sedikit sekalipun seperti nyata mangkak sekaliannya. Okey, untuk buah-buah pula dia kata, buah ni janji nampak kuning sikit-sikit sudah dikira pukul rata semua, kira masak. Untuk buah nah. Kalau putih, hijau semua tak apa lagi. Tapi kalau dah masak nampak kuning-kuning sikit-sikit tu, 2, 3 biji, 4, 5 biji, maka dikira semua tu di kategori masak. Mana boleh kira tua lah. Macam pelam tadi lah. Ya, bila kita petik tu, timbang-timbang, kira dah nilai berapa, maka kena keluarkan zakat. Tu masuk sini. Makat sini dah masak. Walaupun masak tu kata dia separuh, sikit je sudah dikira sebagai masak. Dan jangan dihimpunkan biji-bijian satu tahun dengan tahun yang lain. Okey. Dia tak bagi kita himpunkan biji-bijian satu tahun dengan tahun yang lain pada menyempurnakan zakat. Demikian lagi buah-buahan yang tersebut. Ini cerita sifat stok setahun. Kan? Tahun ni punya zakat, dia pergi campur dengan stok tahun lepas punya nak keluarkan. Untuk kategori biji-bijian. Jadi tak boleh lah hak tahun lepas. Ni kes nak jimat ke, nak guna yang luput punya ke. Biasalah manusia. Cerita menipu ni, hari ni pun ramai. Tuan-tuan cuba lihat, kita tengok simple, maaf lah yang buat nasi lemak menega ni. Sambal satu hai, timun tu dia potong nipis tu, akak timun nampak orang sana. Punya nipis.
Kacang tak? Kacang ribuh 6-7 biji, 3 hangit, 2 boleh makan pun. Telur tu biji potong 20. Tak setengah tempat. Pegang gelai. Tak ada nak buah mulut. Jual RM1.5 sampai sikit. Jadi kita lah banyak menipu lah. Maknanya gini tau. Nak bagi orang makan puas hati, walaupun kita menega, biar benda tu kenyang dan orang puas hati. Sebab tu saya nak pesan, kadang-kadang kita fikir untung hak dunia ni, tak fikir untung akhirat. Hak ni yang payah ni. Sebab tu yang hak untung dunia ni dia tak lama, sebab berkat tak ada. Orang dok menyumpah. Betul tak? Dah lah kadang-kadang daun pisang curi orang punya. Main bedai. Orang bakit tengok, Allah, mana pergi daun pisang aku, habis. Jadi berkat tak ada, tuan-tuan. Daun pisang itu tumbuh dia. Itu lain lah. Hak wakaf lain lah. Ni kira hak orang yang tanam. Kan kita ada rumah, kita tanam pisang kan. Hajat nak makan lah buah pisang tu. Daun tak pernah ada. Tua sikit hilang. Rupanya makcik tu ambil buat nasi lemak dia. Jadi kita tak mau macam ni, tuan-tuan ya. Bila kita belajar ni, kalau boleh kita nak berniaga yang terlibat dengan perniagaan lah ya. Macam cucuk juga. Daripada kita nak jual murah tapi pegang pun tak lepas 5 jari, cik sangat, baik buat besar jual mahal sikit tak apa. Sungguh nampak murah, berapa RM4. Kita sonok, Allah, kecilnya besar biji guli. Besar guli, cucuk badak besar guli. Nak cari inti payah pasal kecil sangat. Tak setengah tempat. Kalau rajin berjalan, tak tahulah, saya rajin berjalan sebab saya duk beri kursus mata tempat. Macam-macam jumpa PM-PM manusia ni. Hak yang nak untung dunia. Yang nak untung dunia ni, yang nak untung akhirat, puas hati kita makan. Berbaloi dengan kita bayaran tu. Jadi kalau kita yang buat cucuk jual ke orang pun, tolong tengoklah ya. Biar puas hati. Untung sikit tak apa, tuan-tuan. Yang penting untung akhirat tu banyak. Orang makan, bila kita buat tu puas hati, orang puji. Tak sungguh, orang akan doa kat kita lagi. Tu yang untung. Daripada orang makan orang kutuk kita. Jangan nak beli lemak. Kedekut sungguh. Dia akan sebut nasi dia banyak. Tu okey lagi. Kadang-kadang hak menipu sungguh-sungguh, nasi lemak tapi jual nasi putih. Nasi ayam, sambal ada semua, tapi nasi putih. Tak ada lemak langsung. Dia pandai kono waktu pula. Banyak lemak bahaya kesihatan. Macam-macam. Elok buat sendiri ya. Elok buat sendiri. Baik. Dan tiada digenapkan nisabnya dengan jenisnya yang lain, seperti gandum dengan beras. Jangan duk campur lah. Nisab gandum, nisab beras. Jangan campur dua-dua, dia tak bagi asing-asing. Tanaman gandum dah, beras, bali, jagung gitu. Dan dicukupkan nau' dengan nau', maknanya jenis dengan jenis. Nau'un tu jenis, nau'un ni jenis, nau'un tu bahasa Arab lah, maknanya jenis dengan jenis, seperti beras pulut dengan beras jumah. Apa tu jumah tu? Beras apa? Jenis beras lah kot ya. Beras sama beras tak apa ya. Dan seperti gandum Mesir dengan gandum Badawi, tak nak masalah nak campur, asalkan jenis yang sama ya, jenis gandum yang sama tak apa. Maka digenapkan setengah dengan setengahnya pada nisabnya, dan dikeluarkan daripada tiap-tiap dua nau' itu dengan kadarnya, jika mudah dan jika sukar mengeluarkan dia, sebab banyak nau'nya dan sedikit kadar tiap-tiap nau' daripadanya, maka dikeluarkan yang pertengahannya. Dan jika dikeluarkan daripada tiap-tiap nau' itu akan kadarnya harus, bahkan ialah afdalnya. Baik, yang boleh tadi kita campur gandum dengan gandum lain tak kisah, keluarkan yang, maksudnya kita ambil ni separuh sebagai zakat bila cukup nisab. Cukup bilangan gantang tadi, kita ambil gandum Mesir setengah, gandum Badawi setengah. Jadi seronok yang menerima tadi boleh rasa dua-dua jenis gandum.
Ya mungkin gandum Mesir lebih kualiti berbanding gandum Badawi contoh. So boleh makan dulu macam kita lah. Boleh makan beras perang sikit, beras basmati sikit, beras biasa sikit. Sebab ramai di luar sana yang tak dapat nak rasa basmati. Kan? Mahal. So bila dia rasa beras ni, oh hebatnya, tak ada apa dipanggil? Kanji langsung. Baik untuk penyakit kecil manis. Kan? Ni duk makan beras yang kanji banyak, gula tak makan tapi darah kecil manis tetap ada. Pasal nasi dia balon 2 pinggan. Tu pening nak jawab soalan aku ni. Dia kata, ustaz saya ni pasal apa kecil manis tak turun-turun lah. Gula dah tak makan dah. Saya kata bagus dah, gula tu tak makan bagus lah. Tanam padi kata tidak ada teknologi kita. Kita kawasan kecil lah. Tapi kita boleh buat 4 kali tahun. Okey. Dia tak kira, sebab tu jenis zakat-zakat buah bijian ni dia tak ada haul. Kalau kita buat 4 kali setahun, ada teknologi di Kedah dan Langkawi dah buat padi boleh tuai 4 kali setahun. Maknanya 4 kali keluar zakat lah. Dia gini kita faham tuan-tuan, sudut agama. Bila Allah lebihkan rezeki pada kita, maka lebihlah kita kena keluarkan. Nampak dari situ. Jangan Allah lebihkan rezeki pada kita, kita pula sedikit keluarkan. Itu tak kena tu. Kalau 4 kali Allah bagi rezeki kat kita, 4 tahun, setahun 4 kali boleh tuai teknologi yang ada, alhamdulillah. Maknanya pendapatan kita makin banyak. Jadi keluarkanlah untuk bantu mereka yang memerlukan. Bukan semua boleh tanam padi pun. Kan? Umat Islam kita ni kalau semua buat benda yang sama, senang. Semua padi. Semua peternak tanam padi semua. Daripada Pak Ali sampai Pak Hamid semua tanam padi. Kan senang? Tak macam tu. Sebab tu dia ada syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Untuk kita kena mengenal, sebab setiap bangsa puak tu cara hidup tak sama, budaya hidup tak sama. Nampak tak beza di sini? Begitu juga aspek pekerjaan. Kan ada yang kerja makan gaji, ada yang kerja sendiri, ada yang bidang pertanian, ada yang peternakan, ada peladangan. Gitu lah. Setiap ini ada tanggungjawab masing-masing terhadap masyarakat yang lain yang susah. Sebab tu Allah jadikan ada susah, ada senang. Mana yang senang bantu yang susah, supaya yang susah dapat merasa nikmat. Mungkin tak dapat nak rasa kereta mewah, tetapi dia dapat rasa makanan pun dah cukup baik dah. Kita makan grade A, dia orang mungkin grade E. Saya kalau dapat grade A kan dia orang seronok. Sebab tu saya syurkan tuan-tuan yang nak taja buka puasa ni kan, guna beras yang terbaik. Sebab yang nak datang buka puasa masjid ramai yang kita kata orang susahan. Kalau guna beras biasa, agak beras patah yang hancur 10 gram tu, 10% tu, cari hak asli kan, tak ada, semua patah. Dia nak konyah pun Allah kesian. Jadi guna pesan kat catering kita tu, yang kita taja tu, guna beras yang mahal sekali, yang mungkin yang grade yang kita mampu belilah. Baru dapat pahala tu lebih. Ni kadang-kadang kita mira soal macam ni tau. Berapa paling murah? Catering bagi yang murah betul, beras grade C. Ikan hak seminggu dah stok. Hak beli seminggu dah. Jadi susah nampak tak? Kita jangan fikir yang nak jimat sangat, sedangkan khasiat dah hilang, 1, kualiti dah hilang, 2. Jadi bila orang makan tadi, silap hilang dia maki kita pula. Depa ni guna beras apa, telan tak boleh. Lepas tu masak mentah pula, tak boleh pi. Nampak beza dia? Okey. Sebab tu contoh macam kami pergi, saya pergi Sepanyol, makanan halal payah jumpa, memang susah. Angkat duk telan kau 3 dunia tu bawa gini sampai habis tarikh, makan juga. Sebab halal susah jumpa. Belah Barcelona, Madrid susah jumpa. So pergilah kedai bukan Islam ni, minta dia masak nasi. Dia masak mentah tuan-tuan. Kita tengoklah proses masak tu mentah. Ada sahabat-sahabat saya boleh makan dengan ikan lah. Kita telan tak pi, tak makan. Beras jenis besar tu, lepas tu mentah. Mereka bukan makan beras, mereka makan gandum, makan roti gitu, suruh masak nasi, jenuh. Tak makan, dah kebulu orang Malaysia, jenis bedai nasi. Ceritanya nak telan gardenia saja tak tahan.
Begitu juga kita di sini bila buat tu, ada sahabat-sahabat kita yang tak pernah merasa beras yang grade A, apa salah buka puasa tajar tu biar yang terbaik. Mahal tak apa. Jangan mahal benda murah nak untung lebih. Yang ni saya cukup tak suka. Dalam buat kebajikan ada lagi nak cari untung dunia. Hak ni payah ni. Biar kita buat kebajikan, kita nampak untung akhirat tu. Untung sikit tak apa. Sebab setengah-setengah catering dia fikir hal macam tu pula. Untung sikit cukup. Yang penting orang makan, orang doa kat kita. Itu bagus. Berkat. Berkat sihat, umur berkat. Itu penting. Sihat tu berkat macam tuan. Bukan senang ya. Kalau sakit, jangan. Kena migraine, rokok pun tak tahan dah. Ngap. Tidak lokal sikit, sujud jadi berah ngap. Dah tak khusyuk lah mayang. Itu baru cerita migraine. Belum cerita sakit-sakit yang lain kan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hidup kita ni, mana-mana ustaz selalu cakap, yang penting berkat itu walaupun sedikit. Jangan banyak tetapi tak berkat. Tak ke mana perginya? Kejap je. Jadi umur kita berapa lama sangat kat dunia ni? Okey? Sebab itu ya. Baik. Jadi kita habis awal sikit hari ni lah. Habis saya baca ni? Dah habis dah kan? Dah habis dah. Bukan habis awal, habis tajuk ni. Dia bahasa Malaysia ni kadang-kadang bila kita cakap ayat-ayat ni kadang orang salah tafsir. Orang Pahang baik. Dan juga dikeluarkan daripada tiap-tiap note. Okey, itu jelas ya. Note dengan note jenis yang sama. Asalkan gandum macam beras pun kalau kita keluarkan zakat, padi kita tu kan dah degau semua ladang, sebab dalam sawah padi pun bukan semua jenis yang sama. Ada padi grade ni. So bila tuai tu dia tuai sekali semua. So bila kita keluarkan zakat, ambil seguni tu semua jenis pun ada, maka keluarkan zakat secara tulen yang bagi kepada yang memerlukan. Saya tengok di kampung dulu dia orang buat macam mana, bila dah isi padi lagu ni, satu guni terus dia bagi pada orang susah kat kampung tu. Panggil tu, ni zakat saya wajib tahun ni. Dia bagi terus on the spot. Sekarang dah mula berubah. Timbangan lori dah tak ada guni. Timbang lori berapa berapa tan, kira ikut kiraan zakat, dia baginya duit. Dulu bagi beras betul-betul, bagi padi betul-betul. Itu baru ikut betul-betul syariat. Tapi sekarang ni sebab orang nak pakai duit daripada padi sebenarnya pun. Bagi dia padi nak buat benda, dia kena jual pula. Jadi habis masa. Teringat saya di sekolah Pak Ya, Pondok Pak Ya dulu, bagus di kalangan pengeluar-pengeluar zakat ni, dia bawa satu kontainer padi tau. Jumpa Tok Guru, Ustaz, ni zakat tanaman padi tahun ni, satu kontainer tuan-tuan. Pak Ya, Tuan Guru Pak Ya duk tengok. Aku mana larat makan, dia kata. Budak aku pun tak nak makan. Jadi dia terpaksa jual pula padi tu untuk ambil duit. Sebab yang nak pakainya ialah duit. Sebab tu sekarang ni dah mula tukar kepada semua duit. Asal barang tu betul lah, cuma kita jual, tukar kepada duit, digunakan kepada orang ramai. Baik. Babu zakati urudi tijarati wal ma'dani wal rikazi. Ni kok kalau kita jumpa ya, kita akan cerita tentang zakat-zakat berkaitan dengan perniagaan, juga zakat-zakat yang berkaitan dengan harta atau barang gadaian yang kita jumpa dalam tanah dan sebagainya lah. Harta karun apa semua tu. Zaman sekarang mana tahu kan, korek nak tanam pisang, tahu-tahu tengok jumpa beti besi. Buka-buka tengok, oi, barang kemah. Peninggalan Jepun ke peninggalan apa tak tahu. Jangan duk declare kat awam, hilang habis. Harta rikas kita akan bicarakan nanti tuan-tuan mengaji. Jangan jadi, bukanlah kita kata bodoh, tetapi kalau kita duk declare dalam Facebook semua, kerajaan akan ambil balik. Rugi ya. Hukum dah ada. Okey, kita akan belajar. Sebab ada bab-bab dalam agama ni tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa. Jadi kita akan sentuh benda tu. Kita baca sikit ya sebagai mukadimah sebelum kita ni. Ini suatu bab pada menyatakan zakat mata benda. Dia tak tulis harta benda ya. Tuan-tuan, kenapa tok-tok guru dulu tulis mata benda? Dia tak tulis harta benda, tapi dia tulis mata benda. Sebab benda-benda yang macam ni
dia mengkaburi mata manusia. Itu sebab dia gunakan mata benda. Kita harta benda, tak, mata benda. Dia boleh menyebabkan kekaburan. Bukan kabur tak nampak, tetapi kabur di sudut nafsu. Betul. Mata benda, ya. Mata benda perniagaan, bisnes. Makin untung banyak, makin rasa sayang nak keluar zakat. Macam saya cerita dulu lah kan, bila saya kira-kira tu, hak zakat dia kena berapa ratus ribu, yang dia keluar 40 ribu tu. Ni orang korporat, tuan-tuan. Bila berniaga makin banyak, untung banyak, dia mula rabun mata. Bila kita kira zakat, adalah pangkat Datuk Tan Sri lah. Kira-kira zakat dah cecah ratusan ribu lah, ya. Ni jenis zakat niaga juta-juta ni, mana ada zakat ratus-ratus. Mestilah zakat dia ratusan ribu. Banyaknya ustaz, saya keluar 40 ribu je lah. Daripada tak terima, buat terima kan. Kan, kalau kita kata tekak dengan dia, lagi tak dapat langsung. Dah, ini cerita realiti, tuan-tuan. Sikit dia rasa okey, banyak besok dia rasa berat lah. Banyak ni, nampak tak? Tu yang dia kata mata benda ni. Bisnes gerai nasi lemak tepi jalan boleh terima zakat, okey. Besok dah ada gedung, ada pasar raya, dia mula, nampak tak? Dia dah mula. Sebab bila untung dah banyak, main juta-juta, dia nak keluar bunyi ratusan ribu tu, dia dah rasa banyak ni, nampak tak? Ni iman. Sikit tak apa, banyak tahulah. Macam kita lah, nak kata ke orang pun kita lebih kurang kan. Nak beli apa-apa kan, bila dah banyak duit tu, nak keluar sedekah banyak ni. Nampak tak? Berapa lama kita ambil masa nak beli jentera yang korek kubur tu? Saya ingat setahun lebih. Betul tak? 39,000. Lebih kurang kan? Saya kutip duit kipangin besar tu 2 minggu 16,000. Tu kipangin besar kita duduk kat masjid tu. 2 minggu 16,000 saya dapat. Boleh siap pasang. 60,000, sorry, 60,000. Nak ceritanya, orang yang nampak kebajikan ni, dia tak kira dah. Nampak tak? Nampak? Yang kipangin besar tu saya kutip 2 minggu lebih sikit lah, 60,000. Hak ni 39,000 setahun lebih. Ni hak korek liang. Dah belilah, tapi nak ceritanya macam cukup haul lah baru dapat. Sebab orang tak nampak, dan orang yang buat marketing pula tak pandai nak tarik perhatian penderma bahawa ini juga adalah saham-saham akhirat. Orang nampak macam kita promote kipangin sebab orang nampak dia duduk pusing jemaah semayang, ini kalau aku derma memang banyak pahala dapat. Tuan-tuan, betul, banyak aku nak sebut nama dalam karya kita pun ramai saya kenal yang bagi cek sampai 5-6 ribu seorang, ada 20 ribu. Sebenarnya tu bertambah. Okey, akhirnya kita dapat siapkan. Jadi saya nak ceritanya, bila nilai bertambah, iman tak kuat, tak selari, dia tak cantik. Tapi bila nilai bertambah, iman kuat, maka pelaburan juga akan jadi banyak. Sebab tu saya kan duduk sembang geng-geng ada rajin derma kan. Yang derma kipas tu dia tak nak derma lah yang ni. Dia kata saya nak tengok ustaz berapa lama dia pun nak collect duit. Setahun lebih baru dapat beli juntalak tu. Banyak isu dipertikaikan kerana kupon dikeluarkan. Kadang-kadang orang pertikaikan mana kupon untuk orang yang masukkan dalam tabung sahaja, yang letak kat kedai-kedai. Kupon tak dikeluarkan. Kalau kira based on kupon sahaja, tu yang tak keluar kupon, duit tu pergi mana? Orang pertikai banyak, sebab tu orang tak banyak derma. Keterusan buat sesuatu ni kena fikir panjang, tuan-tuan. Masyarakat hari ni dia jangan, dia partikular tengok hak dapat kupon, okey. Jadi kiraan duit based on kupon. Ni hak tak ada kupon, hak orang buka kedai-kedai letak semua, kupon tak keluarkan. Jadi berapa? Nampak tak? Orang nak bagi duit, orang tengok semua sudut ni. Saya bercakap ni, saya terus terang je. Sebab itu dalam mengurusan ini, memanglah kita percaya orang yang menguruskan. Bosnya kita percaya, mungkin yang anak buah ni kita tak tahu. Nampak tak? Maka benda jadi lambat. Sebab itu keterusan kepercayaan orang dalam bab macam ni kena tengok siapa yang uruskan. Dan dia buat akaun tu, dia
cerita tak? Kan? Jumpa pampang kat situ, kutipan yang tanpa kupon sekian, yang bayar kupon sekian. Orang nampak situ, oi tak cukup lagi, tak apa aku nak bagi. Ni tak dideklarkan, tak dipaparkan. Orang nak tahu macam mana. Saya setiap waktu saya umumkan dulu waktu saya kutip. Kutipan kita ada banyak ni ya. Saya umumkan sebab kira hari-hari dengan benda hari. Tapi larang nak buat kerja ni saja kan. Jadi nak ceritanya benda tu boleh buat. Okey. Baik. Zakat mata benda perniagaan dan ma'dan dan rikaz, ni semua jenis benda simpan yang kita jumpa harta karun dan sebagainya. Maka makna ma'dan itu galian. Galian tu apa tuan-tuan? Minyak dalam tanah, emas dalam tanah. Gali, cerita jenis gali jumpa barang kemas ke, gali jumpa minyak ke, gali jumpa biji timah ke, gali jumpa apa saja, itu dipanggil al-ma'danu. Ya, galian. Sebab tu Petronas kena keluarkan zakat. Ya, minyak. Dan rikaz iaitu harta benda yang ditanam oleh jahiliah zaman dulu. Tak kira lah jahiliah ke Jepun ke British ke apa benda ke, kan harta karun kan banyak tuan-tuan ada orang dari ilmu-ilmu tu dia nampak dalam tanah ada sebenarnya. Kadang-kadang dapat kat dia emas, berlian, permata semua tu, macam cerita apa filem Piramli tu, hak kira 1 dirham untuk engkau, 1 dirham untuk aku, macam tu. Ingat tak? Kan harta yang raja punya kan dia orang angkat tu, tu semua kebanyakannya dimiliki oleh sultan-sultan ataupun pemerintah-pemerintah istana. Dia banyak harta karun ni menunjukkan emas, permata, berlian nilai yang amat berharga dulu, kini dan selamanya. Lagi lama benda tu lagi antik, lagi tinggi nilai dia. Sebab tu kereta antik mahal. Nak banding kereta saga FX saya pakai tu, beza banyak. Kalau kereta antik lagi macam motor C70 tu, cuba jual lah ni. Abang Hamid, Pak Jamid beritahu saya RXZ dia tu tuan-tuan, ada orang offer nak beli 16,000 tu. RXZ yang mahal dia naik warna biru tu. Nampak bila dah lama antik makin laku. Dia macam orang tua-tua, orang lelaki-lelaki tua, dia makin lama makin laku. Tu kira penutup penutup begini. Contoh. Contoh ya. Okey. Kali sekala. Tapi satu perumpamaan yang boleh dipakai lah, yang boleh dipakai. Sebab saya umpamakan yang antik tadi tu. Gitu. Okey, baik. Jadi kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Kita akan hurai dengan lebih detail pada minggu depan, bab zakat perniagaan, galian dan juga harta-harta yang ditanam. Yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu adalah kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku laqul wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.